Hari ini kita akan belajar tentang karangan Autobiografi. autobiografi dan juga biografi. Biografi dengan autobiografi ialah karangan yang jenisnya tidak berformat. Biografi ialah karangan tentang riwayat hidup seseorang. Biografi ni karangan tentang manusia. Sama ada kita nak cerita tentang tokoh politik, guru, pelajar, Atau ya. macam kita menjadi pensil, kita cakap macam tu. Yang tu autobiografi, benda. Ini kalau biografi tentang manusia lah. Pelajar, ibu ataupun bapa, rakan, jiran, itu semua biografi. Kalau autobiografi, karangan tentang riwayat hidup sesuatu benda. Contoh macam pensil, kerusi, bola. Dia cerita dari awal hingga akhir riwayat hidup. Sama ada pada penghujung tu sedih ataupun gembira. Yang tu autobiografi. Tip menulis karangan. Okey, dalam penulisan biografi kita perlu menceritakan riwayat hidup seseorang secara tersusun. Maknanya daripada lahir, apa yang berlaku, sampailah pada penghujungnya. Ceritanya secara tersusun. Okey, pastikan kamu benar-benar mempunyai pengetahuan tentang diri seseorang sebelum memilih karangan jenis ini. Perkara-perkara yang perlu kamu berikan perhatian dalam penulisan autobiografi adalah seperti yang berikut. Pertama, asal usul. Kedua, sifat fizikal. Okey, asal usul. Contoh, macam mana asal kamu? Dibuat daripada apa? Sifat fizikal. Okey, bentuk kamu macam mana? Panjang, pendek, bulat, leper, tu sifat fizikal. Ketiga, jenama. Contoh kalau pensil, apa jenama pensil? 2B, Stabilo. Stabilo, 2B. 2B. Kalau kereta, contoh kereta apa? BMW, Audi, Proton Saga, apa-apa lah jenama kereta. Semua yang kaya punya. Semua yang kaya punya. Okey, yang keempat, fungsi. Okey, fungsi, apa fungsi kamu? Contoh kamu sebagai sebatang pensil, kamu ditugaskan untuk menulis, mencatat sesuatu. Okey, yang kelima, apa kelebihan kamu? Keenam, butiran pemilik. Mesti kalau kamu jadi benda, mesti akan ada pemilik yang membeli kamu. Okey, ketujuh, pengalaman menarik. Apa pengalaman menarik kamu bersama dengan pemilik kamu? Kesudahan. Okey, pada penghujung cerita tu apa kesudahan kamu? Sama ada sedih ataupun gembira. Ataupun kamu berilah harapan dalam kamu punya penceritaan tu. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Okey. Kalau karangan cerita, ingat 5W1H. Apa 5W1H? WHO. Apa? Siapa? Siapa? What? What? Apa? Apa? What? Kenapa? Kenapa? Bagaimana? How? Bagaimana? How? Bagaimana? When? When? Bila? Why? Why dah? Why dah? Dah. Apa lagi, Dania? Where? Where? Di mana? Jadi itu semua benda kita boleh kembangkan idea kita untuk membuat karangan cerita. Okey, dalam bahagian pendahuluan, kamu boleh memulakan cerita dengan menceritakan asal-usul kamu dan bagaimana kamu berada di sesuatu tempat. Okay, cerita kamu mesti ada permulaan, perkembangan dan juga pengakhiran. Boleh juga masukkan ungkapan menarik ataupun peribahasa. Kamu digalakkan mempelbagaikan jenis ayat dalam karangan yang kamu buat dan gunakan ayat-ayat yang ringkas tetapi padat. Okey, perkara yang perlu kamu berikan perhatian dalam penulisan biografi. Tadi autobiografi, sekarang biografi.
Contoh kita nak cerita tentang Tun Perak. Siapa tu Tun Perak? Siapa Tun Perak? Okey, kita tengok. Nama Tun Perak. Bapanya Tun Perpatih Sedang. Jawatan sebagai Bendahara Melaka. Bendahara Paduka Jaya. Ya. Dia pernah jadi menjadi Penghulu Kelang. Penghulu Bendahari Melaka. Melaka. Tun Perak dalam perkhidmatan diraja. Diraja. Bendahara yang paling lama berkhidmat. Beliau telah berkhidmat di bawah pasukan Melaka. Ya. Sultan Mansur Shah. Ya, Sultan Mansur Shah. Perak kebijaksanaan menyebabkan menjadi Perak menjadi sebuah upaya yang kuat. Okey, contoh kita nak cerita tentang Tun Perak. Kita kena tahu tarikh dan tempat lahir, kejayaan beliau, sumbangan beliau dan juga latar belakang beliau. Oh, diri saya. Diri saya. Lebih kurang macam diri saya lah. Boleh? Boleh. Boleh. Tip pembelajaran. Baca dan fahami kehendak soalan. Autobiografi riwayat hidup benda. Kalau biografi, riwayat hidup seseorang. Okay, gunakan kata ganti nama diri yang betul. Pastikan kamu mempunyai fakta yang cukup. Masukkan unsur kiasan dan juga peribahasa yang sesuai. Pelbagaikan jenis ayat. Okey, contoh soalan. Tulis karangan autobiografi yang bertajuk Aku Sebiji Gasing. Okay, andaikan kamu sebagai sebiji gasing. Ceritakan asal usul kamu, sifat fizikal kamu, tuan kamu siapa, peristiwa yang berlaku dan kesudahan nasib kamu. Okay, contoh ini peta minda ni tentang Aku Sebiji Gasing. Bentuknya macam mana? Seperti jantung. Dihasilkan oleh siapa? Pak Kasim. Dibiarkan di dalam kotak. Okay, gasing dihadiahkan kepada cucunya. Dibawa pulang ke rumahnya di bandar. Aku dimainkan dengan gembiranya. Yang tu isi-isi yang kamu boleh gunakan dan kamu boleh kembangkan isi ni menjadi satu karangan yang lengkap. Okay, tulis karangan biografi yang bertajuk Saya Sebagai Penoreh Getah. Tulis karangan kamu tentang tajuk tersebut selengkapnya. Jadi kamu kena cerita tentang diri kamu sebagai seorang penoreh getah. Okey, siapa nak baca? Saya. Okey, baca. Saya bekerja sebagai penoreh getah. Rumah saya tidak jauh dari kebun getah. Setiap pagi sebelum matahari terbit, saya ke kebun getah dengan menunggang motosikal. Semasa menoreh getah, saya memakai topi yang mempunyai lampu suluh di bahagian hadapan supaya kerja-kerja menoreh getah dapat dilakukan walaupun dalam keadaan gelap. Saya menggunakan sebilah pisau yang tajam untuk menoreh pokok getah. Masa yang saya ambil untuk menoreh ke semua pokok getah kira-kira 3 jam lamanya. Saya mengambil masa selama 2 jam lagi untuk memungut susu getah daripada pokok yang telah saya toreh. Susu getah ini kemudiannya saya hantar ke kilang memproses getah yang berhampiran. Susu getah yang saya pungut masih ada saki-bakinya. Lebihan susu getah ini akan
membeku menjadi getah buku. Saya akan menyimpan getah buku ini selama seminggu sebelum menjualnya kepada pembeli getah buku. Belakangan ini, pendapatan saya bertambah kerana harga susu getah telah meningkat. Pihak Risda juga telah memberikan subsidi baja kepada pekebun untuk meningkatkan hasil pengeluaran susu getah. Bantuan ini dapat meringankan beban pekebun kecil seperti saya. Hasil jualan susu getah dan getah buku itu sedikit banyak dapat menanggung perbelanjaan keluarga. Selain menoreh getah, saya juga ada mengusahakan tanaman seperti nanas sebagai punca pendapatan sampingan. Saya berasa gembira dan bersyukur akan pekerjaan saya sebagai penoreh getah. Okey, terima kasih Tisha. Okey, menoreh. Menggoreng kulit kayu dengan tidak berapa dalam. Nombor 2, subsidi. Wang bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada sesuatu perbadanan. 3, menanggung. Memberikan belanja atau nafkah menyara. Itu maksud menoreh, subsidi dan juga menanggung. Okey. Okey, untuk model 2, andaikan bahawa kamu sepasang kasut sukan. Kasut sukan? Hei Izul, lama tak masuk ah. Kenal lagi tak saya? Kenal. Andaikan bahawa kamu sepasang kasut sukan, iaitu kasut bola sepak. Tulis perjalanan hidup yang telah kamu lalui. Panjangnya karangan kamu hendaklah antara 80 hingga 120 patah perkataan. Jadi kamu bayangkan diri kamu sebagai sepasang kasut sukan, iaitu kasut bola sepak. Aku sepasang kasut bola sepak. Namaku Nike. Aku dibuat daripada bahan yang berkualiti tinggi. Okey. Oleh sebab itu, aku sedia berhadapan dengan pelbagai cabaran yang lasak dan ganas. Okey. Setelah siap dan diperiksa dengan telitinya, aku menerima sijil kelulusan untuk dipasarkan. Okey. Aku dimasukkan ke dalam kotak yang cantik dan menarik warnanya. Okey. Hal ini terjadi demikian kerana aku menjadi tarikan para penggemar kasut bola. Okey. Sambung lagi. Aku dan puluhan kawanku yang lain dibawa ke sebuah gedung sukan di ibu kota. Okey. Kami dipamerkan di dalam almari kaca dengan rakan-rakan lain yang datangnya dari seluruh dunia. Masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri. Okey. Sambung lagi. Pada suatu pagi, seorang pemuda yang segak datang ke gedung sukan tempat aku dipamerkan. Dia tertarik oleh bentuk badanku dan harga yang ditawarkan. Akhirnya, pemuda itu bersetuju untuk membeli dan memiliki aku. Okey. Tuan baruku itu merupakan pemain bola sepak bagi negeri Kedah. Okey. Aku menjadi teman setianya di padang. Okey. Aku sentiasa bekerja keras dan beraksi lasak setiap kali tuanku
berlatih dan menyertai perlawanan. Setelah sekian lama berkhidmat, akhirnya tubuhku sudah tidak mampu berhadapan dengan aktiviti lasak dan tugas yang berat. Aku mengalami kecederaan yang teruk di bahagian badanku. Aku berasa sedih kerana tugasku telah diambil alih oleh rakanku yang lain. Okey, terima kasih Zul. Jadi karangan ni tentang sepasang kasut bola. Ingat, karangan buat 6 perenggan, 1 perenggan 3 ayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 perenggan, 1 perenggan 3 ayat. Jadi kita dah bincang 2 karangan. Yang pertama autobiografi dan yang kedua biografi. Autobiografi merujuk kepada riwayat hidup benda. Biografi tak apa. Biografi merujuk kepada riwayat hidup seseorang. Sama ada kepada kamu nak cerita tentang ibu, bapa, guru, rakan, jiran ataupun tokoh. Itu biografi. Okey, Tisha, apa yang dimaksudkan dengan lasak? Dapat dipakai lama. Dapat dipakai lama. Dipasarkan. Dijual. Dijual. Dan yang ketiga gedung. Apa benda gedung? Bangunan. Bangunan.